Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Mahadi bin Abu Hassan selaku pensyarah falsafah dan isu semasa serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Madiha Farhana binti Muhammad Fikri dari kelas BMM H1S1 juga wakil dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu pengenalan ilmu falsafah. Definisi dan konsep falsafah. Dari segi istilah, ia berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philos, mencintai dan sophia, kebijaksanaan. Bolehlah diartikatakan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. Menurut ahli falsafah lain seperti Plato, falsafah merupakan pengetahuan tentang segala yang ada, manakala Aristotle, falsafah merupakan penyelidikan sebab dan asas segala benda. Untuk Al-Farabi pula, falsafah merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Untuk Sidi Ghazalbah pula, falsafah merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Seterusnya, tujuan falsafah. Mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara penting dalam kehidupan. Setiap perbuatan serta perlakuan manusia itu menggambarkan apa yang dipikirkan oleh seseorang dalam akalnya, di mana apa yang dilakukan adalah apa yang dipikirkan. Justru, seseorang yang berakhlak dan berdisiplin bolehlah dikatakan sebagai seorang yang mempunyai pemikiran yang tersusun dan teratur serta akal yang sehat. Ini kerana akhlak yang dicerminkannya menggambarkan keadaan akal pemikirannya. Terus adalah sejarah perkembangan falsafah ilmu. Yang pertama, falsafah barat. Pada peringkat awal, falsafah telah dikembangkan pada zaman Yunani kuno dan zaman keemasan Yunani pada tahun 600 sebelum Masihi sehingga 300 Masihi. Seterusnya, pada zaman pertengahan pula, falsafah telah dikembangkan melalui Empire Rome pada tahun 4 Masihi, zaman Athens pada tahun 14 Masihi dan zaman Renaissance pada tahun 1400 hingga 1600 sebelum Masihi. Dan akhir sekali pada zaman moden iaitu falsafah telah bermula di benua Eropah pada abad ke-17. Kedua, untuk falsafah Cina, falsafah telah bermula pada zaman kuno iaitu pada mazhab Yin dan Yang, Konfusianisme dan Taoisme. Kedua, pada zaman pembauran iaitu kemasukan Buddhisme dari India pada tahun 200 sebelum Masihi sehingga 1000 Masihi. Akhir sekali pada zaman moden, falsafah telah dikembangkan melalui pemikiran barat pragmatism pada tahun 19,000 sehingga sekarang. Lain itu, falsafah India pula, ia bercorak secara alam dan etika, di mana alam pemikiran masyarakat India terbuka kepada realiti ajaib. Falsafah telah dikembangkan melalui zaman Veda, iaitu pada tahun 1500 hingga 600 sebelum Masihi, serta pada zaman Wiracarita pada tahun 600 sebelum Masihi hingga 200 Masihi. Akhir sekali pada zaman Sutra-Sutra dan zaman Skolastik pada tahun 200 Masihi hingga sekarang. Akhir sekali, falsafah Islam yang telah dikenali sebagai konsep melalui pandangan Al-Quran, penurunan wahyu serta kegiatan awal kebangkitan wahyu dan hadis. Akar falsafah Islam berkonsep kunci dari wahyu yang dikabarkan oleh hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Moira Petrus. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai tokoh-tokoh falsafah terpilih di bawah tajuk pengenalan kepada ilmu falsafah. Tokoh yang pertama ialah Socrates. Socrates hidup sekitar tahun 470 ke 399 sebelum Masihi di Athens. Beliau
ialah guru kepada Plato, iaitu juga seorang falsafah, dan guru kepada Aristotle. Socrates berpendapat bahawa falsafah adalah merupakan aspek yang menyentuh kehidupan secara praktikal. Falsafah adalah usaha memperbaiki manusia melalui prinsip moral yang boleh diperolehi daripada kebersihan fikiran. Falsafah yang kedua ialah Francis Bacon, iaitu ahli falsafah dari England. Beliau percaya bahawa falsafah perlu menghasilkan manfaat dalam kehidupan seharian dan semua doktrin pemikiran yang kekal dalam bidang akademik adalah bebas. Bacon percaya bahawa masih terdapat banyak halangan yang menghalang orang daripada berfikiran falsafah alami yang lebih realistik dan benar. Oleh itu, niatnya adalah untuk menghilangkan halangan-halangan ini dan menawarkan pemikiran yang berbeza. Francis Bacon selalu disebut sebagai pengasas kaedah saintifik, di mana dia menguraikan kepentingan prosedur induktif berbanding penghujah diduktif dalam mendapatkan ilmu dan mencapai kebenaran. Bacon sangat berpegang kepada prinsip kebenaran sains adalah untuk sains itu sendiri. Oleh itu, bagi Bacon, penyingkapan pengetahuan tentang alam tabi tidak seharusnya dicampur adukan atau diterbitkan daripada pengetahuan yang berkait dengan kepercayaan. Jelasnya, percampuran sains dengan unsur tayu dan keagamaan boleh mengakibatkan kebenaran yang ingin diperoleh dipengaruhi oleh perkara-perkara khayalan. Malah penyelidik alam tabi yang bercampur aduk ini juga akan menggalakkan penyelidikan bersifat berat sebelah atau bias yang berpunca daripada beberapa fahaman sains yang palsu. Tokoh falsafah yang seterusnya ialah René Descartes. Konsep dualisme Descartes sememangnya mempunyai hubungan dengan kaedah keraguan beliau. Hal ini kerana beliau percaya bahawa seorang dapat mengenal pasti tentang dirinya melalui akal walaupun tidak mengetahui tentang kewujudan jasadnya. Implikasi daripada konsep ini ialah ilmu yang berkualiti tinggi perlu berasaskan rasional akal dan penggunaan ilmu matematik. Sebaliknya, jika sains diasaskan kepada pencaidara dan eksperimen, maka ilmu yang diperoleh adalah bermutu rendah. Hasil daripada penelitian Descartes berkenaan dualisme akal jasad menjadikan asas kritik kepada tokoh berkualiti iaitu Hume. Tokoh yang seterusnya ialah Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah antara tokoh utama dalam falsafah moden. Beliau mensintesis rasionalisme dan empirisme moden awal, menetapkan syarat untuk banyak falsafah abad ke-19 dan ke-20. Seterusnya menggunakan pengaruh yang signifikan hari ini dalam metafizik, epistemologi, etika, falsafah politik, estetika dan bidang lain. Beliau juga dikenali dengan falsafah kritis yang dikeluarkan iaitu kritikan kepada murni, kritik sebab praktikal dan kritikan kekuatan penghakiman. Kant juga berpendapat bahawa pemahaman manusia adalah sumber undang-undang umum alam yang menyusun semua pengalaman kita. Akal manusia itu sendiri memberi hukum moral yang merupakan asas kita untuk percaya kepada Tuhan, kebebasan dan keabdian. Dari sudut epistemologinya, Kant menegaskan bahawa pengetahuan manusia pada awalnya bermula dengan intuisi yang kemudiannya membentuk konsep dan berakhir dengan idea. Kant juga memperkenalkan elemen kesadaran diri atau consciousness of self-appreciation, dan Kant juga memberi kesan terhadap pembencian sains daripada agama dan pemisahan kepada dua bidang ilmu yang berlainan. Ahli falsafah kita yang seterusnya ialah Al-Farabi. Al-Farabi sangat dipengaruhi oleh tulisan ahli falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle. Menurut Al-Farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politik.
Beliau beranggapan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Kesimpulannya, ahli falsafah sangat penting dalam kemajuan dan pembentukan sesebuah masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya mengharapkan anda semua masih lagi setia bersama kami dalam video perbincangan falsafah dan isu semasa. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mahathir Abu Hassan selaku pensyarah kami dalam memberikan bimbingan dan tutur ajar kepada kami untuk menghasilkan video ini. Sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Wan Ahmad Iman bin Wan Ahmad selaku ahli kumpulan dalam video perbincangan ini. Jadi, saya akan membentangkan topik berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan rukun negara. Kandungan hasrat dan cita-cita yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan boleh ditafsirkan dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan semasa penggubalan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Untuk menggubal falsafah pendidikan kebangsaan yang boleh memberi panduan dan bimbingan kepada segala usaha pendidikan, beberapa faktor yang berkaitan hendaklah pertimbangkan terlebih dahulu. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan ini, faktor agama, faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi, faktor individu, faktor sejarah. Baiklah, saya akan terangkan faktor yang pertama, iaitu faktor agama. Agama Islam ialah agama rasmi bagi negara Malaysia. Samping itu, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya bebas dianuti mengikut undang-undang negara. Agama-agama ini, khasnya agama Islam, merupakan faktor-faktor yang penting sebagai pertimbangan dalam proses penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Unsur agama ini dapat dihayati daripada penyataannya, iaitu mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Seterusnya, saya pergi ke faktor yang kedua, iaitu faktor sosial. Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Keharmonian dan kemakmuran negara bergantung kepada amalan sikap toleransi, bekerjasama dan hormat menghormati antara satu sama lain. Sikap yang positif ini adalah amat penting dalam usaha mencapai perpaduan kaum yang merupakan kriteria yang paling penting untuk mewujudkan keadaan sosial yang stabil. Tujuan mencapai perpaduan kaum telah menjadi salah satu matlamat pendidikan yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor politik. Sebagaimana yang diketahui umum, falsafah pendidikan kebangsaan digubah berlandaskan kepada ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi seperti Laporan Pendidikan Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. Dalam usaha membentuk ideologi negara, pengaruh politik memainkan peranan yang penting dalam penentuan dasar pendidikan negara. Sehubungan ini, matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi pertimbangan asas dalam penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat ini dapat diperlihatkan daripada penyataan falsafah pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pengaruh faktor sosial tersebut di atas.
Seterusnya kita pergi kepada faktor yang keempat, iaitu faktor ekonomi. Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu negara memperkembangkan ekonomi dengan meningkatkan daya pengeluarannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara. Cita-cita memperkembangkan ekonomi Malaysia telah menjadi salah satu matlamat pendidikan negara yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Rasanya, adakah anda sudah faham faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara? Baiklah, kita sampai ke penghujungnya. Sebagai kesimpulan, faktor pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara memainkan peranan yang penting dalam melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bukan sahaja berupaya berkhidmat dan memberi sumbangan kepada negara, tetapi juga berupaya memberi jasa ke arah kemajuan, keamanan dan kestabilan antara bangsa. Sekian saja daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami dalam video pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya Azimah binti Azman akan membentangkan kedudukan dan peranan rukun negara. Sebelum itu, ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Mahadi yang telah beri tunjuk ajar untuk melakukan tugasan ini. Baiklah, sejarah rukun negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 iaitu semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-13. Dibentuk dalam usaha mewujudkan perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Prinsip dalam rukun negara jelas kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kestabilan Malaysia. Seterusnya, kepentingan rukun negara dapat menimbulkan semangat dan identiti yang sama bagi semua rakyat Malaysia. Disifatkan sebagai ideologi kebangsaan dan mampu mengeratkan perpaduan kaum. Prinsip ini bertujuan mewujudkan sebuah negara Malaysia yang bersatu padu serta sebuah masyarakat Malaysia yang adil, demokratik, liberal dan progresif. Berdasarkan prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan di mana semua rakyat Malaysia harus mengakui bahawa Tuhan melebihi sebarang kuasa lain. Islam yang dipilih sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia telah menjadi rujukan dan panduan keseluruhan umat manusia. Secara umumnya, seseorang yang patuh dan taat kepada ajaran agama yang mempunyai budi pekerti yang mulia serta sifat-sifat yang terpuji, keteguhan imannya dan bersikap tolong-menolong kepada orang yang susah tanpa mengira kaum. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, rakyat Malaysia mempunyai sikap rendah diri dan sentiasa bersyukur dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Prinsip kedua yang menekankan aspek kesetiaan kepada raja dan negara, meletakkan Yang di-Pertuan Agong adalah lambang perpaduan negara kita. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setia kepada raja, manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Hubungan timbal balas ini meletakkan asas kesetiaan tidak berbelah bahagi dalam kalangan rakyat lantas membentuk semangat kebangsaan yang boleh menyatupadukan rakyat. Seterusnya, keluhuran perlembagaan mengkehendaki setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Setiap warga negara Malaysia seharusnya patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Dalam konteks ini, tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi perlembagaan. Perlembagaan bertanggungjawab menjaga hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan
perpaduan negara. Seterusnya, prinsip kedaulatan undang-undang bertujuan menjamin keadilan dalam negara Malaysia. Dengan kata lain, semua adalah sama di sisi undang-undang. Sesiapa yang melanggar undang-undang negara akan dihukum tanpa mengira bangsa dan kaum. Di Malaysia, undang-undang yang sedia ada memang cukup baik dan relevan dalam membendung masalah seperti jenayah, penipuan, penindasan dan sebagainya. Keadaan ini dapat dibuktikan di mana kes-kes jenayah berada pada indika rendah berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Yang terakhir iaitu prinsip yang kelima, bermakna bahawa rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, rakyat harus menghormati dan saling memahami adat resam dan nilai hidup kaum dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tanpa saya membuang masa lagi, kesimpulan daripada rukun negara. Ikatan seperfahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tunggu penggerak negara yang penting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekelip mata sahaja, ia memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kita, kini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti yang sebenarnya mewujudkan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan dan diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Semangat rukun negara ini perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani krisis negara tidak kira ancaman daripada dalam atau luar negara. Dengan berpegang teguh kepada rukun negara, mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa jua cabaran. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga anda semua dapat memahami dan mengambil pengajaran daripada pembentangan saya hari ini. Semoga kita bertemu lagi di masa hadapan. Assalamualaikum dan terima kasih. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada penonton-penonton yang saya hormati. Saya harap anda semua masih bersama kami. Saya bernama Doloren Danilo Tegong bin Thomas dari kelas BMMH Seksyen 1 akan menerangkan tentang falsafah sejahtera sebagai pentafsiran rukun negara. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah menyampaikan perbatangan tadi. Tidak lupa juga dengan Dr. Mahadi bin Abu Hassan kerana telah membimbing kami untuk menyiapkan pembentangan ini. Ayolah kita bersama-sama belajar tentang falsafah sejarah sebagai penafsiran rukun negara. Apakah maksud falsafah kesejahteraan? Falsafah bermaksud ilmu dan kesejahteraan bermaksud aman dan damai. Sebelum itu, marilah kita mengimbas kembali apakah sejarah rukun negara. Pada 13 Mei 1969, peristiwa gelap di sejarah Malaysia iaitu lusuhan antara kaum telah terjadi. Oleh itu, Majlis Gerakan Negara telah membentukkan rukun negara pada 1 Ogos 1970. Apakah 5 prinsip rukun negara? Pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kedua adalah kesetiaan pada raja dan negara. Ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Dan keempat adalah kedaulatan undang-undang. Dan kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Tahukah penonton-penonton kalian bahawa rukun negara ditafsir melalui falsafah kesejahteraan? Jomlah kita tengok apakah maksudnya tersebut. Penonton yang saya sayangi, apakah prinsip rukun negara yang ditafsirkan daripada falsafah kesejahteraan? Prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Penerbit ingin rakyat Malaysia untuk berpegang teguh kepada kepercayaan agama masing-masing.
Kerana agama mengajar kita sebagai umat manusia untuk saling hormat menghormati antara satu sama lain. Di sini, jika adanya nilai kepercayaan kepada Tuhan tersebut, rakyat Malaysia dapat hidup harmoni. Kerana agama tidak pernah mengajar kita untuk membenci satu sama lain, dan agama mengajar kita untuk saling sayang menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan bangsa. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Penerbit mahu para rakyat Malaysia untuk setia dan taat kepada raja dan negara, kerana keharmonian, kesejahteraan dan perpaduan bagi setiap negeri dapat dikekalkan untuk menjaga kedaulatan yang di-Pertuan Agong dan raja-raja masing-masing. Di sini, penerbit menjelaskan bahawa kesejahteraan dapat dijaga jika kita mengekalkan untuk menjaga kedaulatan raja dan yang di-Pertuan Agong. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Rukun ketiga tersebut, penerbit mahu rakyat Malaysia untuk menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kesejahteraan perlembagaan negara. Kerana perlembagaan negara berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara akan hak dan istimewa mereka sebagai warga negara Malaysia. Di sini, penerbit mahu menerapkan rakyat Malaysia untuk mematuhi dan mempertahankan perlembagaan negara yang telah dipersetujui oleh semua wakil kaum, supaya semua kaum saling menghormati antara satu sama lain. Prinsip keempat pula, kedaulatan undang-undang. Prinsip keempat menyeru rakyat Malaysia untuk menghormati dan mempertahankan undang-undang yang telah digubahkan di perlembagaan negara. Kerana di sesi undang-undang, semua rakyat Malaysia adalah sama taraf, dan jika kita sebagai rakyat Malaysia mampu menghormati undang-undang, jadi peristiwa yang tidak diingini dapat dielakkan. Prinsip terakhir iaitu prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip terakhir ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia harus menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan umur, demi mengelakkan tragedi perkauman terjadi. Kesimpulannya ialah demi mencapai objektif iaitu mengelakkan peristiwa 13 Mei mengulang kembali, Majlis Gerakan Negara telah mengubah prinsip-prinsip rukun negara dengan merujuk ilmu kesejahteraan. Dengan adanya prinsip-prinsip rukun negara ini, kita telah merasai keharmonian di negara kita selama 50 tahun. Oleh itu, rakyat Malaysia harus menang serius tentang rukun negara dan menghayati isi tersirat pada setiap prinsip bagi mengekalkan keharmonian masa depan negara yang tercinta. Di sini saya mengakhiri penerangan tajuk saya iaitu falsafah kesejahteraan sebagai pentafsir rukun negara. Saya selakunya pembentang terakhir ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan masa bersama kami pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.